Rusia mempunyai tentera kedua terbesar di dunia. Lebih banyak kereta kebal daripada hampir mana-mana negara di dunia. Lebih ramai askar, lebih banyak meriam, lebih banyak segala-galanya. Dan sedang dikalahkan oleh sebuah jalan. Ya, betul apa yang kamu dengar. Dan ini berlaku atas sebab yang sangat mengejutkan. Tidak, bukan kerana kekurangan senjata. Rusia memang mempunyai banyak senjata. Ini berlaku kerana Ukraine telah berhenti cuba berdepan dengan tentera gergasi itu secara langsung dan mula melakukan sesuatu yang jauh lebih mudah. Mereka mula memotong bekalan makanan, bahan api dan peluru sebelum ia sampai kepada tentera itu. Lagipun, tentera gergasi yang berperut kosong hanyalah timbunan besi yang tidak bergerak, betul? Dan bahagian yang paling mengganggu bukanlah kerana ia berkesan. Ianya kerana Ukraine sudah pun melakukan perkara yang sama sekali dalam perang ini. Di sebuah bandar yang dipanggil Kherson. Dan kali terakhir, ia berakhir dengan tentera Rusia berundur. Dan selepas mengetahui perkara itu adalah tidak dapat dielakkan untuk bertanya satu soalan. Bagaimana tentera kedua terbesar di dunia boleh kehilangan kawasan hanya kerana satu jalan? Atau lebih teruk lagi, kenapa dengan segala kekuatan itu Rusia masih tidak mampu mempertahankan jalan itu? Itulah yang saya akan tunjukkan kepada anda sekarang. Untuk memahami kenapa sebuah jalan boleh menumbangkan gergasi, pertama sekali kita perlu faham satu peraturan perang yang hampir tiada siapa nampak. Saya akan sampai ke bahagian jalan itu, saya janji. Cuma ia hanya masuk akal selepas ini. Ada satu frasa lama di kalangan tentera. Amatur bercakap tentang strategi. Profesional bercakap tentang logistik. Nampak membosankan, tapi inilah perkara paling penting dalam mana-mana peperangan. Kerana sebuah tentera bukan hanya kereta kebal dan askar. Ia adalah sebuah mulut yang sangat besar, yang perlu makan sepanjang masa. Bahan api untuk kenderaan bergerak. Peluru untuk meriam menembak. Makanan untuk askar. Alat ganti untuk membaiki apa yang rosak. Pasukan perubatan untuk menyelamatkan yang cedera. Semua ini perlu sampai ke barisan hadapan setiap hari tanpa henti. Dan semua ini bergerak melalui jalan raya, landasan kereta api dan jambatan. Fikir macam ni. Askar di barisan hadapan adalah hujung tali yang panjang. Tali itu menjulur jauh ke belakang, berpuluh-puluh, beratus-ratus kilometer, sampai ke gudang di mana semua keperluannya disimpan. Jika tali itu dipotong, hujungnya akan mati sendirian. Tak kira betapa kuat pun askar di hujung itu. Tanpa tali itu, dia tak ada peluru untuk menembak. Tak ada bahan api untuk berundur, tak ada makanan untuk bertahan. Kau boleh ada askar terbaik di dunia. Kalau makanannya tak sampai, dia akan kalah dengan askar yang lebih lemah tapi cukup bekalan. Dan sejarah penuh dengan gergasi yang belajar perkara ini dengan cara yang paling menyakitkan. Napoleon berarak masuk ke Rusia dengan salah satu tentera terbesar yang pernah dilihat oleh Eropah. Ratusan ribu lelaki di atas kertas tidak dapat dikalahkan. Tetapi, semakin jauh dia masuk ke wilayah Rusia, semakin panjang dan semakin nipis tali bekalan itu. Sehinggalah ia terlalu tegang dan akhirnya putus. Makanan pun habis. Peluru tak sampai dengan cukup cepat. Kuda-kuda mati kelaparan. Dan kemudian musim sejuk pun tiba. Tentera yang begitu besar itu yang telah masuk ke Rusia untuk meraih kemenangan pantas, akhirnya lenyap dalam salji. Kebanyakan lelaki mati bukan dalam pertempuran, tetapi kerana kelaparan dan kesejukan. Lebih 100 tahun kemudian, orang Jerman mencuba perkara yang sama di Rusia yang sama semasa Perang Dunia Kedua. Mereka mempertaruhkan segalanya pada kelajuan untuk menang sebelum bekalan menjadi masalah. Dan semakin jauh mereka mara, semakin sukar untuk mengekalkan talian bekalan. Tentera yang paling digeruni di dunia pada masa itu akhirnya terkepung dan dikalahkan di sebuah bandar bernama Stalingrad, sebahagian besarnya kerana bekalan terhenti. Dua gergasi. Kesilapan yang sama, pengakhiran yang sama. Dan lihat, tak perlu pun kembali terlalu jauh dalam sejarah sebab perkara ini sudah pun berlaku dalam perang ini. 3 tahun lalu, Kherson adalah satu-satunya ibu negeri wilayah yang berjaya ditawan oleh Rusia sejak permulaan pencerobohan. Trofi yang besar,
Bukti bahawa perang berjalan dengan baik untuk mereka. Dan Ukraine tidak cuba untuk mengambil semula bandar itu melalui serangan berdarah askar lawan askar. Mereka melakukan sesuatu yang lain. Mereka mengambil masa berbulan-bulan untuk meruntuhkan jambatan-jambatan di atas sungai yang membekalkan bandar itu, menyerang depot-depot peluru, memutuskan satu tali pada satu masa. Sedikit demi sedikit, membekalkan tentera Rusia di dalam Kherson menjadi mustahil, sehinggalah Jeneral Rusia sendiri yang mengetuai perang itu muncul di televisyen negara. Dan dia mengakui di hadapan seluruh negara bahawa mengekalkan bandar itu telah menjadi, menurut kata-katanya sendiri, tidak berguna. Dan dia melakukan perkara yang jelas, mengarahkan tentera berundur. Rusia berundur ke seberang sungai dan meninggalkan trofi terbesarnya tanpa pertempuran akhir yang besar. Bukan kekuatan yang mengusirnya dari Kherson. Yang mengusirnya ialah kebuluran. Ingat nama ini, Kherson, kerana kita akan kembali kepadanya di akhir nanti. Dan jika anda rasa ini menarik, lakukan satu perkara mudah yang sangat membantu saluran ini untuk berkembang. Langgan di sini, kerana kisah-kisah seperti ini dari belakang tabir peperangan kami bawakan setiap hari. Seperti yang anda boleh lihat, logistik adalah titik lemah. Ini berlaku untuk Napoleon, berlaku untuk orang Jerman, berlaku untuk Kherson. Tapi bercakap tentang perang di Ukraine, di manakah sebenarnya titik lemah ini terdedah hari ini? Untuk menjawab soalan itu, anda perlu melihat peta dengan cara yang betul. Lihat, Rusia menduduki sebahagian besar selatan Ukraine. Di peta, semuanya berwarna merah. Nampak kukuh, nampak kuat, nampak seperti tembok. Tapi ada satu perkara yang warna di peta itu tak tunjuk. Seluruh wilayah yang luas ini hanya disokong oleh beberapa jalan sahaja. Ia seperti sebuah rumah agam yang besar, tetapi hanya disambungkan ke grid elektrik dengan satu wayar nipis sahaja. Rumah itu sangat besar, tapi ia bergantung pada wayar nipis itu. Dan pusat segala-galanya ialah sebuah bandar yang dipanggil Mariupol. Dari situ keluar laluan yang menyokong sebahagian besar tentera Rusia di selatan. Dan yang menuju ke Crimea, semenanjung yang Rusia ambil alih pada tahun 2014 dan anggap sebagai permata paling berharga mereka. Arteri utama rangkaian ini pun ada nama. Ia adalah lebuh raya yang dipanggil R-280. Orang Rusia sendiri menggelarnya Novorossiysk. Ini adalah bahagian terakhir koridor yang menghubungkan Rusia ke Crimea melalui darat, melalui bandar-bandar yang diduduki di sepanjang jalan. Melaluinya, bahan api, peluru, peralatan, semuanya dihantar. Dan disinilah bahayanya apabila meletakkan semuanya di satu jalan sahaja. Ia memang efisien ya, berfungsi dengan sangat baik, sehinggalah pada hari seseorang berjaya menyasarkannya. Kerana pada ketika itu, tiada pelan B, tiada lebuh raya lain untuk dijadikan lencongan. Hanya itu sahaja atau tiada apa-apa. Perkara yang sama yang menjadikan sistem itu efisien adalah apa yang menjadikannya rapuh. Dan disitulah timbul soalan yang jelas. Jika titik lemah itu sentiasa ada di situ, tertera di peta, kenapa Ukraine tidak menyerang lebih awal? Jawapannya ialah selama bertahun-tahun mereka memang tidak dapat sampai ke sana. Jalan-jalan itu terletak terlalu jauh dari barisan hadapan. Ukraine kadang-kadang boleh melepaskan 1-2 tembakan, tetapi tiada apa yang benar-benar menjejaskan laluan itu. Tiada apa-apa yang berterusan. Ia terlalu jauh, terlalu selamat. Konvoi Rusia lalu di situ hampir tanpa gangguan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Tetapi itu telah berubah. Dan ia berubah kerana satu teknologi. Ukraine telah membangunkan generasi baharu drone serangan yang boleh terbang jauh. Sangat jauh, antara 100 hingga 300 km bergantung pada model. Dan yang paling menakutkan bukanlah jaraknya. Ada di antara drone-drone ini yang mempunyai otak sendiri. Salah satu daripadanya, sebuah model buatan Amerika yang dipanggil Hornet, terbang sangat rendah, dekat dengan tanah, di mana ia sukar dikesan. Dan ia menggunakan sejenis penglihatan komputer untuk mengenal pasti sendiri kenderaan tentera Rusia di tengah-tengah lanskap. Ia mengenal pasti sasaran, menguncinya, dan menyelam ke arahnya. Ia tidak memerlukan seseorang untuk mengawalnya sepanjang masa, membimbingnya setiap meter. Dan ia membawa muatan kecil, hanya beberapa kilogram, tetapi cukup untuk memusnahkan sebuah lori.
Tiba-tiba, lebuh raya R-280 itu yang terletak kira-kira 100 km dari barisan hadapan dan kelihatan begitu selamat, kini hanya mengambil masa sejam penerbangan untuk drone-drone ini. Apa yang dahulunya terlalu jauh, kini menjadi sasaran mudah. Dan bukannya satu drone sahaja, kini terdapat begitu banyak drone yang terbang di koridor itu sehingga para operator dapat berkoordinasi, memilih sasaran yang paling penting dan menyerang bersama-sama. Pada akhir Mei, Menteri Pertahanan Ukraine secara rasmi mengumumkan satu program dan namanya sudah cukup menjelaskan segalanya. Sekatan Logistik. Ideanya mudah dan kejam. Mencekik secara sistematik keupayaan Rusia untuk bergerak jauh di dalam wilayah yang diduduki, jauh dari barisan hadapan, di mana orang Rusia merasakan mereka selamat. Dan untuk itu, mereka telah melaburkan bajet yang besar untuk membeli drone jarak jauh ini. 5 bilion hryvnia bersamaan dengan kira-kira 113 juta dolar. Itu hanya untuk fasa pertama. Tetapi perkara yang benar-benar mengagumkan bukanlah wang itu. Yang mengagumkan ialah cara mereka memutuskan untuk mengagihkan wang itu. Mereka telah membangunkan satu sistem mata. Ia berfungsi hampir seperti papan markah. Brigade yang paling banyak memusnahkan logistik musuh, yang menunjukkan hasil terbaik dalam memutuskan bekalan tentera Rusia adalah yang menerima senjata terbaik untuk teruskan. Ia secara literal seperti sebuah syarikat yang memberi ganjaran kepada pekerja yang mencapai sasaran. Siapa yang memusnahkan lebih banyak akan mendapat lebih banyak alat untuk memusnahkan dengan lebih lagi. Fikirkan apa maksudnya? Apa yang dahulunya adalah secara improvisasi, inisiatif seorang askar yang kreatif di sini dan seorang lagi di sana. Ia telah menjadi sebuah industri. Dengan budget, dengan sasaran, dengan persaingan antara pasukan, dengan ganjaran atas prestasi. Ukraina bukan sahaja menyerang logistik Rusia. Ukraina telah menjadikan serangan terhadap logistik Rusia sebagai satu industri. Dan hasilnya Anda boleh lihat di bawah sana, di jalan-jalan. Nomor-nomornya terlalu jelas untuk diabaikan. Jalan-jalan yang keluar dari Mariupol telah menjadi tanah perkuburan kendaraan. Terdapat gambar-gambar yang tersebar di internet menunjukkan kedua-dua belah jalan dipenuhi dengan lori-lori yang terbakar. Bangkai kenderaan perisai masih berasap. Kasis yang berpintal. Untuk Anda bayangkan, dalam satu hari sahaja pada akhir Mei, kiraan rasmi tentera Ukraina mencatat hampir 500 kenderaan pengangkutan Rusia musnah dalam perang pada hari itu. Lori-lori membawa peluru. Lori tangki bahan api, pengangkutan berat, hampir 500 dalam masa 24 jam. Dan tahu apa yang lebih teruk untuk Rusia? Kadar ini tidak dapat dikekalkan. Menurut kiraan Ukraina, Rusia telah kehilangan hampir 7,000 lori hanya pada bulan Mei. Itu lebih 5 kali ganda purata kerugian yang dialami Rusia pada awal perang. Dan untuk menggantikan, apa yang tinggal? Rusia mempunyai puluhan ribu lori lama yang tersadai di depot, lebihan dari Perang Dingin. Nampak banyak. Tetapi, pada kadar sekarang, itu hanya cukup untuk kira-kira 100 hari. Dan kebanyakan kenderaan ini telah tersadai selama berdekad-dekad berkarat tanpa penyelenggaraan. Ia hampir seperti besi buruk yang mungkin tidak boleh dihidupkan langsung. Setiap lori yang menjadi bangkai di jalan adalah lori yang tidak akan kembali. Dan ia memberi kesan yang lebih membuka mata lagi. Tekanan di jalan-jalan selatan menjadi begitu hebat sehingga Rusia sendiri terpaksa mengehatkan pergerakan peralatan berat di lebuh raya terpenting mereka, yaitu R-280. Dan apabila orang Rusia cuba melarikan diri melalui jalan tanah kecil, melalui jalan pintas di tengah-tengah kawasan terpencil, drone tetap dapat mengesan mereka di sana juga. Menurut Brigade Ukraina sendiri yang beroperasi di kawasan itu, mereka sudah tiada tempat lagi untuk lari. Sekarang saya tahu apa yang Anda mungkin sedang fikirkan. Adakah semua ini hanya Ukraina yang mengatakan bahawa Ukraina sedang menang? Dan memang wajar untuk meragui perkara itu. Tetapi bukan Ukraina sahaja yang berkata begitu. Institut Kajian Perang yang dikenali sebagai salah satu sumber paling serius dan neutral mengenai perang ini juga sampai kepada kesimpulan yang sama.
Mereka melaporkan bahawa kempen terhadap logistik ini sebenarnya sedang melemahkan keupayaan Rusia untuk berperang di selatan selain membuka ruang untuk Ukraine mara di beberapa kawasan. Dan ada satu lagi butiran yang mendedahkan. Blogger tentera Rusia sendiri, orang yang menyokong perang dan mengikuti segala-galanya dari dalam, mula membandingkan apa yang sedang berlaku sekarang dengan apa yang berlaku di Kherson. Apabila kedua-dua pihak dan pemerhati luar mengatakan perkara yang sama, cerita itu bukan lagi propaganda tetapi fakta. Dan ini membawa kita kepada soalan yang paling tidak selesa sekali. Lihat, Rusia adalah sebuah negara yang sangat besar. Ia mempunyai tentera kedua terbesar di dunia. Ia ada wang, ada industri, ada jurutera. Jadi, kenapa Rusia tidak mempertahankan jalan-jalan ini sahaja? Inilah bahagian yang paling mendedahkan dalam keseluruhan cerita ini. Kerana jawapannya mudah dan kejam. Rusia memang tak mampu. Ada pertahanan terhadap drone. Ia dipanggil jaring anti-drone. Ia adalah jaring yang digantung di atas jalan yang menyebabkan drone meletup padanya sebelum mengenai kenderaan di bawah. Ia berfungsi. Ia menjadi sejenis terowong terbuka di atas jalan. Tapi ada dua masalah. Yang pertama ialah jaring itu hanya meliputi bahagian-bahagian pendek sahaja. Titik-titik yang paling terdedah. Menyelenggara kilometer demi kilometer jaring ialah kerja yang sangat besar. Dan R280 mempunyai ratusan kilometer. Masalah kedua ialah jaring itu tidak sentiasa berkesan. Walaupun di tempat ia wujud, juru terbang drone tetap akan menemui celah-celah, lubang-lubang dan titik-titik yang tidak dilindungi. Maksudnya, tidak mungkin untuk melindungi seluruh koridor dengan jaring. Pertahanan yang ada tidak cukup besar untuk masalah yang dihadapi oleh Rusia. Dan orang Rusia sendiri tahu tentang perkara ini. Pentadbiran pendudukan bandar Berdyansk malah telah mengeluarkan satu notis kepada para pemandu dengan jelas menyatakan bahawa pemasangan jaring anti-drone di jalan raya akan diperlukan mengatur hentian malam yang selamat dan menempatkan pasukan penyelamat di sepanjang laluan. Perhatikan pada masa kata kerja itu. Akan diperlukan pada masa hadapan. Mereka sedang mengumumkan penyelesaian yang masih belum dapat mereka laksanakan. Ini adalah Rusia sendiri yang mengakui secara terbuka bahawa jalan itu terdedah dan mereka masih belum berjaya melindunginya. Jadi, apa lagi yang boleh dilakukan oleh gergasi itu? Hampir tiada apa-apa. Dan disinilah cerita menjadi benar-benar suram bagi pihak Rusia. Oleh kerana tidak boleh melindungi jalan itu, Rusia melakukan satu-satunya perkara yang boleh dibuat, menghadkan lalu lintas di atasnya. Kerajaan pendudukan telah mengeluarkan satu dekri yang menghadkan siapa yang boleh menggunakan lebuh raya ke Crimea kerana bahaya drone dan periuk api yang mereka jatuhkan di atas jalan. Di beberapa bahagian koridor itu, lalu lintas telah ditutup sepenuhnya. Pemandu awam sedang dihalang, diarahkan untuk berpatah balik dan dipaksa menggunakan laluan alternatif yang sudah pun sesak. Fikirkan apa maksudnya ini? Arteri utama yang menghubungkan Rusia ke Crimea telah menjadi terlalu berbahaya untuk digunakan seperti biasa. Dan konvoi tentera yang masih berdegil untuk lalu adalah sebenarnya ribuan lori yang akhirnya menjadi bangkai. Rusia sudah mencuba segala penawar. Ia memang tiada jalan penyelesaian. Ada tentera kedua terbesar di dunia tapi tidak mampu memastikan jalan yang menjadi kebergantungannya sentiasa selamat. Sekarang kita perlu jujur. Semua ini tidak bermakna Rusia akan runtuh esok. Negara itu besar, tahan lasak, dan telah beberapa kali menyesuaikan diri dengan taktik Ukraine sepanjang perang ini. Ia boleh menyesuaikan diri lagi. Tiada siapa di luar yang tahu dengan tepat berapa banyak kesakitan yang kempen ini sedang sebabkan dalam regimen Rusia. Apa yang pasti diketahui ialah ia bukan sedikit. Dan arah perkara ini, setakat ini, hanya menunjuk ke satu pihak sahaja. Tentera kedua terbesar di dunia tidak kehilangan kawasan kerana kehabisan kereta kebal. Dia mempunyai banyak kereta kebal. Ia sedang kalah kerana pihak satu lagi telah memahami sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan saiz semata-mata.
Tak guna jadi yang terbesar jika musuh tahu dari mana Anda mendapat bekalan dan memotongnya tepat di situ. Dan begitulah yang berlaku di Kherson pada tahun 2022. Resepi yang sama, potong tali satu demi satu dengan sabar dan biarkan kelaparan melakukan kerja yang pertempuran hadapan tidak mampu lakukan. Dan ia berakhir dengan Rusia meninggalkan bandar itu tanpa pertempuran besar hanya kerana kelaparan. Sekarang, resepi yang sama sedang digunakan di sebuah jalan yang lebih besar yang menyokong wilayah yang jauh lebih luas. Pada akhirnya, saiz tentera bukan lagi perkara paling penting dalam peperangan. Apa yang menentukan sekarang ialah siapa yang dapat memutuskan bekalan pihak lawan terlebih dahulu. Dan itu adalah peperangan yang sedang berlaku 200 km dari tempat tembakan dilepaskan. Di sebuah jalan yang sunyi, di dalam sebuah lori tangki bahan api yang bersendirian, dalam sebuah drone yang terbang rendah, dalam diam mencari sasaran seterusnya. Ini masih akan menjadi lebih serius dalam beberapa bulan akan datang, dan kita akan terus mengikuti setiap langkah cerita ini dengan rapat. Jadi, ambil peluang untuk melanggan saluran ini supaya Anda tidak terlepas apa yang akan datang nanti. Dan sebelum pergi, saya ingin tinggalkan satu soalan. Adakah Anda rasa jalan ini akan menjadi Kherson yang baru? Atau kali ini Rusia mampu menyesuaikan diri dan bertahan? Tinggalkan jawaban Anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.